أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali dalam My Quran Time baca faham amal pada halaman ke-522, memulakan juz yang ke-27. Kita ada beberapa juz lagi sebelum kita menamatkan tadabbur bagi musim pertama ini, dan kita bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali pada hari ini. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Safa khabar? Baik. Alhamdulillah Ustaz ya. Kita dah mula Ustaz ya juz yang ke-27 ya. Alhamdulillah, dan ayat-ayatnya pun berbeza sedikitlah Ustaz ya, berbanding dengan 20 juz yang pertama. Jadi apa perasaan Ustaz bila dah sampai juz yang ke-27 ni? Ya, pertama sekali makin teruja dan berdebar-debar juga Safa. Debar ya. Debar macam mana Ustaz? Rahsia tak? Rahsia. Ya, berdebar disebabkan ini mungkin kalau saya lah Ustaz ya, berdebar tu kerana ini adalah kali pertama cuba untuk habis tengok satu ayat yang ada dalam Al-Quran kan. Tapi kalau Ustaz Tir ada debaran yang lain ya, yang pastinya bersama dengan tuan-tuan terus istiqamah kita sampai ke hujung, dan kita doakan terus istiqamah selepas habis My Quran Time ini, agar kita bukan hanya bergantung kepada program, tetapi ia adalah sebagai satu ibadah yang kita akan teruskan. Kita doakan permulaan ini dengan doa ringkas kita, subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan bagi halaman 522. Bermula daripada ayat yang ke-31 hingga ayat 37, kita akan melihat bagaimana tugas malaikat yang menjadi tetamu Nabi Ibrahim dalam membinasakan satu kaum yang melakukan jenayah pada waktu itu. Kemudian kita akan lihat pada ayat 38 hingga ayat 46 kisah beberapa nabi lain beserta kaum mereka yang dihancurkan jua kerana mereka tidak bertakwa, rezeki mereka ditarik. Dan pada ayat 47 hingga 51 penegasan dan pembuktian tentang keesaan Allah serta keagungannya untuk sama-sama kita serah diri, fafirru ilallah, seperti angin yang bertiup, kita juga akan terus menyerah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca bermula daripada ayat 31 hingga 42, memulakan sesi kita bersama Ustaz Tirmizi hari ini. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul beri pencerahan awal kepada kita juzuk yang ke-27, dan memang ayat-ayat juga mencabar juzuk-juzuk di hujung ni, dan sudah pasti perkara-perkara berkaitan kiamat, berkaitan dengan perkara-perkara yang dahsyat, binasa dan sebagainya. Itulah yang kata mendebarkan Ustaz Fazrul, mendebarkan juga ayatnya juga mencabar, dan maknanya juga mendebarkan kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita pada huru-hara hari yang sangat besar ini. Kita baca ayat 31 hingga ayat berapa Ustaz Fazrul? 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين
مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan daripada ayat 31 hingga 42, bagaimana menyambung kisah tetamu yang hadir kepada ataupun ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka tidak makan, ya, ditegur ataupun dinyatakan pada Nabi Ibrahim jangan takut, ya, jangan takut bahawa mereka membawa berita gembira kelahiran seorang baby boy, ya, bi ghulamin alim, yang amat bijak, iaitu Nabi Ishaq alaihissalam. Dan walaupun itu perkara yang agak mustahil yang dikomen oleh isteri Nabi Ibrahim, tetapi jawab malaikat ini adalah ketentuan daripada Allah, daripada Tuhan yang maha bijaksana, yang maha mengetahui. Bijaksananya itu ialah apabila tahu nak beri pada siapa, laksananya bila masanya untuk memberikan sesuatu, dan Allah bijaksana memberikan satu anugerah kepada siapa, iaitu Nabi Ibrahim. Dan Allah mengetahui sebenarnya Nabi Ibrahim ini berbuat kebaikan, adalah seorang yang bertakwa, maka Allah memberikan rezeki demi rezeki. Dan itulah juga formula kita untuk mendapat lebih banyak rezeki daripada Allah, rezeki anak, rezeki pekerjaan, gaji, kebahagiaan, kesihatan, semuanya itu adalah dengan formula takwa daripada Allah. Maka selepas mereka sudah tak makan, kerana ini adalah malaikat, selepas itu mereka ingin keluar daripada rumah Nabi Ibrahim. Berkata Nabi Ibrahim, qala fama khatabukum ayyuhal mursalun, apa urusan kamu sebenarnya wahai utusan, ya, Nabi Ibrahim bertanya kepada malaikat ini, apa sebabnya datang sini. Jadi kalau kita lihat bahawa Nabi Ibrahim bertanya apa sebab, apa urusan kamu ini di hujung, maksudnya bila tetamu tu nak balik. Antara adabnya ialah bila tetamu datang ke rumah kita, jangan pula tanya ada apa datang ke rumah ni. Jangan cakap begitu awal-awal. Kalau dah borak kita dah tahu dah mesej apa sebabnya, okey. Dan kalau katakan perlu sangat tanya pun adalah di hujung sekali, ya, kalau perlu tanya, ya. Kadang-kadang orang beraya ustaz ni, tapi ada tanya apa sebab, dah kita jemput dia pergi beraya, lepas tu kita cakap apa sebab, itu sebenarnya tidak sesuai dalam konteks ini. Kerana ini malaikat yang tak makan tadi, adakah kerana nak memberi khabar gembira saja? Padahal khabar gembira ini tidak perlu para malaikat untuk datang. Allah boleh bagi begitu sahaja nak dapat anak, ya, nak dapat pelbagai rezeki yang ada. Jadi di sini Nabi Ibrahim dapat sesuatu, mesti ada sesuatu. Maka jawab malaikat ini pada ayat 32, qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin, kami diutuskan sebenarnya untuk menghadapi kepada kaum yang berbuat dosa, iaitu kaum Nabi Lut alaihi salam.
linursila alaihim hijaratan min tin, iaitu kami ini diutus untuk menghantar batu-batuan daripada tanah yang telah jadi keras untuk menghancurkan kawasan di kawasan Nabi Lut, kaum Nabi Lut, selepas Nabi Lut dan kaum yang ada itu yang beriman itu berpindah. Ayat 34, musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin. Batu tersebut dia ada nama, Ustaz. Dia macam peluru berpandu. Dia boleh pergi kepada mana tempat dia. Jadi batu ini musawwamatan. Dia ada nama. Okey, ini pergi kepada penderhaka A, penderhaka B. Dia dah ada. Ya, kepada musrifin, orang yang melampau itu, dan batu itu tidak akan tersalah alamat. Dan ini teknologi, orang cakap teknologi peluru berpandu, Ustaz, ya, beberapa ratus tahun, ribu tahun yang lepas, dan ia dirakamkan di dalam Al-Quran. Kemudian dinyatakan oleh para malaikat ini fa akhrajna, ya, ataupun Allah menyatakan kami keluarkan siapa yang man kana fiha minal mu'minin, kami keluarkan, ini malaikat menyatakan kami keluarkan orang-orang beriman, fama wajadna fiha, kami tak mendapati kawasan Nabi Lut itu kecuali satu rumah sahaja. Satu rumah sahaja yang dalamnya ada orang-orang yang menyerah diri, yang muslim pada waktu itu. Jadi bila kita tengok perkara ini, kita nampak bahawa rumah pun ada tanda, Ustaz, ya. Rumah ada tanda, iaitu tandanya apa? Bila orang itu beriman dalam rumah, Allah akan selamatkan. Dia bukan tanda ini rumah orang beriman, ada tanda apa bintang, bulan, bukan begitu. Dia tandanya itu adalah dengan takwa yang kita dah belajar semalam, iaitu kalau diisi dengan bangun malam, dengan kita ini banyak beristighfar, banyak baca Quran, seperti tuan-tuan duduk di rumah baca Quran, rupa-rupanya rumah yang diisi dengan iman, Allah akan lindungi. Dan buktinya adalah seperti mana zaman Nabi Lut alaihissalam, rumah tersebut akan diarahkan untuk keluar daripada kawasan tersebut dan tidak akan diazab. Dan seterusnya, wa tarakna fiha ayatan lil ladina yakhafuna al azab al alim. Peristiwa Nabi Lut ini Allah tinggalkan, ya. Kalau kita tengok dekat kawasan Jordan, Ustaz, ya, kawasan yang telah diterbalikkan, kawasan kaum Nabi Lut ini, ia adalah sebagai satu ayah, sebagai satu tanda kebesaran Allah kepada siapa yang takut kepada azab yang dahsyat. Tetapi kalau orang tak takut, dia pergi ke Jordan ke, pergi ke Mesir ke, dia tak rasakan itu sebagai kebesaran Allah. Dia hanya nak selfie, nak ambil gambar, tetapi dia tidak mahu ambil pelajaran, dan dia tak rasa, ya Allah, lindungi kami daripada buat perkara-perkara fasik ataupun musrifin seperti mana yang dibuat oleh kaum Nabi Lut alaihissalam. Satu lagi kisah bagaimana takwa menjemput rezeki, takwa menjemput keselamatan. Ayat yang ke-38 dan ayat 39 kita baca peristiwa Nabi Musa alaihissalam bersama Ustaz Tir. Baik, alhamdulillah, kita nak baca ayat seterusnya, peristiwa Nabi Musa alaihissalam. Sudah pasti nama yang sangat banyak sebut dalam Quran, cerita yang pelbagai kisah dan babak kisah seronok tak seronok dan sebagainya, ujian demi ujian. Kita nak baca ayat 38 dan 39 kerana ada perkataan majnun. Orang kita pun dah makruf dengan perkataan majnun, Laila majnun dan sebagainya. Okey, kita baca ayat 38 39. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa fi Musa id arsalnahu ila fir'aun bisultanin mubin. Wa fi Musa بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-38. Wa fi Musa, dan kepada Musa terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Firaun dengan membawa mukjizat yang nyata, bisultanin mubin, dengan mukjizat yang nyata, iaitu banyak mukjizat, salah satunya tongkat yang bertukar menjadi ular.
Tetapi dengan segala mukjizat yang diberikan, dengan mukjizat kepayahan, ada katak, sungai bertukar menjadi darah dan sebagainya, itu fatawalla biruknih, iaitu mereka tetap berpaling. Siapa yang berpaling? Firaun, biruknihi, iaitu dengan bala tenteranya. Rukun ini sebenarnya tiang, Ustaz ya. Tiang. Tapi mengapa tiang ini dikaitkan dengan tentera Firaun itu? Kerana kuncu-kuncu Firaun inilah tiang kepada kekuatan Firaun, bukannya Firaun. Firaun tak ada apa pun. Tetapi bila ramai menyokong kepada Firaun, itu menjadi tempat yang tiang yang menjadi tempat penting bagi Firaun itu sendiri. Dan ini mesej kepada kita semua bahawa kalau kita ada pemimpin itu mengharapkan kepada bala tentera, kepada pengikutnya untuk menguatkan dia. Kalau orang tak percaya kepada dia, dia akan hancur. Maka pada waktu ini Firaun bercakap apa? Wa qala sahirun aw majnun, bahawa Nabi Musa ini adalah sahir, ahli sihir ataupun orang gila. Inilah gelaran yang pernah kita belajar bagaimana ia juga disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan Nabi Muhammad bila mendapat wahyu ini, Ustaz ya, bila dapat surah ini, bila tengok Nabi Musa pun digelar sebagai ahli sihir ataupun majnun, bila orang musyrik di Mekah itu menggelar Nabi sahir ataupun majnun, maka Nabi pun rasakan bahawa okeylah, saya mesti meneruskan perjuangan kerana rasul-rasul ini pun pernah dikutuk, tetapi saya tetap perlu memperjuangkan takwa. Allah pasti akan beri saya rezeki pelbagai, Allah akan bagi saya bantuan yang pelbagai. Maka kesan daripada tuduhan mereka, keingkaran mereka, fa akhadnahu wa junudahu fanabadnahum fil yammi wa huwa mulim, iaitu mereka itu diseksa, ya. Siapa yang diseksa? Firaun dan juga tentera-tenteranya. Dispesifikkan kepada Firaun, ya. Mengapa? Kerana Firaun ini adalah ketua, Ustaz ya, ketua yang memerintah, yang memberi arahan kepada tentera-tentera, dan akhirnya mereka engkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka dilemparkan dalam lautan dan mereka itu dicela. Sampai sekarang kalau orang panggil bahawa dia ni pemimpin Firaun, macam Firaun, orang cela. Tak ada pula orang pakai nama Firaun, Ustaz ya. Tak ada anak yang kata rasa nak bahasa Arab sikit ni, namakan anak dia Firaun contohnya. Tak ada lagi setakat ni lah, saya tak dengar. Kalau Ustaz pernah tak? Rasanya orang jahat pun tak nak Firaun. Orang jahat pun tak nak namakan anaknya Firaun. Jadi ini adalah ayat yang ke-40. Pelajaran untuk kita apa? Bila kita menjaga takwa, sebenarnya Allah menjaga kepada Nabi Lut dan keluarganya, kecuali isteri dia, dan dengan takwa Allah memberi rezeki kepada Nabi Musa dan pengikutnya sehingga boleh selamat keluar daripada Mesir, dan akhirnya diberikan manna wa salwa, pelbagai jenis rezeki dalam kehidupan, untuk panduan kita agar kita yakin dengan janji daripada Allah. Kemudian pada ayat yang ke-41, wa fi 'ad, kaum 'ad yang dihantar kepada, yang diutus Nabi Hud kepada mereka, iz arsalna alaihimur rihal aqim, dihantar kepada mereka angin yang kontang ataupun yang membinasakan. Dengan angin tersebut apa yang berlaku? Matadharu, ya, iaitu angin itu tidak membiarkan suatu apapun yang dilandanya, bahkan dijadikannya seperti debu. Angin menjadikan orang debu, Ustaz. Dengan dia sapunya, dan dia bersifat aqim. Dia bukan macam wadhariyat sebentar tadi. Awal surah Az-Zariyat kita baca, ia adalah angin yang menemukan antara debunga jantan dan betina. Ini angin yang baik. Tetapi rihal aqim ini adalah rih yang istilahnya tidak subur ataupun mandul, Ustaz ya. Jadi bila dia datang itu, kalau kita perasan, kalau ada perasan apa, angin panas, kita pasang kipas pada waktu yang panas, angin itu bukanlah angin yang menyelisakan, malah ia boleh mencederakan. Dan ini yang dihantar kepada kaum 'Ad. Kerana apa? Kerana mereka adalah di kalangan orang yang tidak bertakwa. Jadi inilah peringatan bersama kita, membawa kepada perkataan pilihan pada hari ini. Kita saksikan, iaitu perkataan kita farra ataupun farara, bersegera ataupun berlari. 11 kali disebut di dalam Al-Quran. Inilah perkataan yang kita akan jumpa pada bahagian kedua sebentar nanti, apabila kita dah melihat sebentar tadi kisah Nabi Hud, ya. Kita baca sekali lagi Ustaz ya, ayat 41 42 ini sebagai peringatan kepada kita, jangan main-main dengan persediaan takwa agar Allah memberi rezeki kita yang lebih luas. Ayat 41 42 bersama Ustaz Tirmizi. Baik, jom kita baca ayat 41 dan 42. A'udzubillahi minasyaitanir wa fi 'adin idh
عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. صدق الله. Surah Al-Azim. Angin itu tidak membiarkan suatu apapun yang dilandanya, bahkan dijadikannya seperti debu. Itu ayat 42. Selepas kita membaca ayat 41, bagaimana kisah Nabi Hud bersama kaum Ad, kisah Nabi Musa bersama dengan Firaun, kisah Nabi Lut bersama dengan kaumnya, semuanya tidak selamat apabila takwa tidak menjadi asas. Ya, tidak menjadi asas, sehingga kan angin pun boleh menjadi musuh kepada manusia yang tidak bertakwa. Yang kita doa pada Allah SWT dengan kita selalu membina jiwa takwa yang kita dah belajar semalam, dengan selalu kita menghidupkan malam, kita jaga Quran kita jaga infak kita selalu mengambil apa yang Allah suruh ambil sahaja, yang lain tak ambil, maksudnya kita tersilap, kita istighfar. Moga-moga Allah sentiasa mengurniakan angin yang baik di dunia sampai ke akhirat dengan rezeki yang amat indah. Kita berehat sebentar, kembali Quran Time, baca faham amal insya-Allah. بسم الله الرحمن الرحيم ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Fafirru ilallah, maka bersegeralah kembali kepada mentaati Allah. Sungguh aku seorang pemberi peringatan yang jelas daripada Allah untukmu. Alhamdulillah, sahabat-sahabat Al-Quran yang terus setia dalam My Quran Time baca faham amal. Fafirru ilallah, marilah sama-sama kita bangkit bersegera dalam mentaati perintah Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita apa yang Allah janjikan. InsyaAllah janji Allah pasti berlaku dan Allah tidak sekali memungkiri janjinya. Alhamdulillah sahabat-sahabat, kita mengaji sikit tajwid sebelum kita nak meneruskan lagi bahagian kedua, muka surat 522 ini. Jom tengok di slide ini. Daripada ayat yang ke-45, famastata'u min qiyamin wa ma kanu muntasirin. Ayat yang ke-45. Satu ayat pendek aja ya. Famastata'u min qiyamin wa ma kanu muntasirin. Sempurnakan hukum tajwid yang terdapat dalam ayat ini. Yang pertama, famastata'u. Kita jelaskanlah huruf-huruf kat sini ada huruf ta dengan ta yang makhrajnya sama tapi sifatnya beza. Famastata'u, biar jelas ta ta. Nampak huruf ta tu jelas nipis, ta jelas huruf ta yang tebal. Famastata, jangan famastata'u. Dua-dua huruf ta. Nampak ta tebal tu takut ta yang sebelumnya pun ditebalkan. Famastata tak boleh. Ataupun famastata'u, ta pula diikut ta pula. Dia berjangkit dengan sebelum. Ataupun berjangkit dengan selepas. Dua-dua ta ataupun dua-dua ta. Kita berikan yang pertama ta, famastata'u.
Kemudian min qiyamin, nun bertemu dengan qaf, ada ikhfa dengung di situ. Wa ma kana muntasir, juga ada ikhfa muntasirin. Jom sama-sama kita baca. فَمَسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ. Sekali lagi. فَمَسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tir ya, bagaimana cara pembacaan sebentar tadi untuk kita terus memajukan cara kita memulakan juz yang ke-27 ini. Kita doakan agar setiap halaman ini kita baca ada panduan yang jelas, bukannya main teka-teka Ustaz ya. Teka-teka tu dulu belajar alif bata iqra ke muqaddam ke, lepas tu baca sendiri je Quran ini ya, dan ramai yang berbuat demikian sehingga kan ada bahagian-bahagian yang tidak jelas ataupun tidak betul bacaannya kerana tidak berguru. Jadi moga-moga ia memberi manfaat, dan kita ingin meneruskan ayat 43 hingga 51 kisah kaum Thamud ya. Kita tengok dah kisah Ad, Samud ini berulang-ulang dalam al-Quran, tetapi apakah mesejnya, terutama bercakap tentang rezeki yang Allah berikan kepada seluruh manusia. Ayat 43 hingga 51. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, kita baca bahagian kedua daripada ayat 43 hingga 51 surah Az-Zariyat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, kita bacaan daripada ayat yang ke-43 hingga 51 untuk sama-sama kita melihat kisah kaum Thamud pula ya. Kalau tadi kaum Ad, kaum Nabi Musa kepada kaum Nabi Lut, kaum Thamud ini yang diutuskan Nabi Saleh, iz qila lahum tamatta'u hatta hin, iaitu bersenang-senanglah kamu sampai satu masa, lalu mereka berlaku angkuh
pada ayat yang ke-44. Jadi ada beberapa faktor di sini yang menyebabkan kebinasaan Ustaz ya. Sesebuah satu kerajaan, satu tamadun diberikan rezeki pelbagai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kalau seseorang itu terus bersenang-senang sahaja ya, dia suka-suka berfoya-foya dengan kenikmatan, dengan rezeki yang Allah beri ya, maka akhirnya apa? Allah akan bagi masa hatta hin. Sebenarnya mengapa Allah bagi masa untuk seseorang itu kembali kepada Allah, bertakwa, agar istighfar, dan Allah tambah lagi rezeki. Tetapi apabila seseorang itu bersenang-senang, dia tidak mahu solat, dia rasakan bahawa mengacau sahaja solat ke, baca Quran ke, ataupun nak mengikut pada peraturan, maka selepas itu apa yang berlaku pada mereka? Fa'atau. Seseorang manusia itu akan bersifat angkuh an amri rabbihim, pada perintah Allah. Sebabnya kadang-kadang tuan-tuan, kita kena perhatikan bila kita dapat rezeki, kita nak tahu ini istidraj ataupun tidak, tengok macam mana Quran, bagaimana solat kita, bagaimana infak kita. 3 perkara. Kalau kita buat bisnes, makin maju, kita makin lagi banyak solat kita, banyak lagi infak kita, banyak lagi kita membaca Al-Quran, itu bukan istidraj. Tetapi kalau bisnes makin maju ya, dapat kerja, naik pangkat, bonus 3-4 bulan, tetapi menyebabkan sembahyang pun entah ke mana ya, ataupun apa lagi, infak pun makin kedekut, ataupun Quran tak sempat Ustaz. Pasal apa? Pasal saya ni banyak kerja ni ya, nanti bos nak bagi apa, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, nanti dengan kesibukan itu menyebabkan tertinggal Quran, solat dan infak paling kurang. Itu tandanya ia adalah istidraj. Dan apa yang berlaku kepada mereka, fa akhadhathumus sa'iqah ya, pada kaum Thamud ini diberikan satu sa'iqah ini satu petir ya, satu petir dahsyat yang menghancurkan. Wahum yanzurun, dan mereka melihat perkara tersebut, dan mereka tahu bahawa benar-benar Allah ini adalah yang perlu disembah sebenar-benarnya, bukan sombong. Jangan hanya bersifat hedonism ya, berhibur macam zaman sekarang Ustaz ya. Zaman sekarang ramai orang ada telefon, ada yang dia tengok daripada pagi sampai petang tu, dia tukar movie, tukar cerita, tukar dekat pelbagai untuk berhibur semata-mata. Pasal dia rasa macam apa lagi nak buat kan, saya dah ada duit, kerja pun boleh online saja, dan saya tak rasa bahawa saya perlu membantu orang lain ataupun memperjuangkan kebenaran dalam masyarakat. Di sini Allah menyatakan famastata'u min qiyam, iaitu ayat 45, mereka tidak mampu bangun dan juga tidak mendapat pertolongan. Tak mampu bangun bila Allah dah bagi sa'iqah, azab pada mereka, tak mampu bangun dah. Selama hari ini Allah bagi bangun itu juga adalah rezeki Ustaz ya. Kita boleh bangun pagi, boleh kaki okey, boleh berjalan, boleh duduk. Ini semua adalah rezeki, tapi kerana tidak menyerah kepada Allah tadi, bersenang-senang je dengan kaki ya, ataupun makin sombong lagi mengikut perintah Allah, maka akhirnya Allah kata, kamu tak mampu nak bangkit pun tak mampu, dan kamu tidak akan mendapat pertolongan. Siapa lagi kisah yang dibawakan? Kaum Nabi Nuh, ayat 46, ayat 47, ayat 48 kita nak baca bersama, kerana di sini ada pelajaran yang besar untuk kita mendapat rezeki yang banyak daripada Allah di dunia sampai ke akhirat. Ayat 46, 47, 48. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, masya-Allah, kita nak masuk pula pada kisah Nabi Nuh. Di sini ada apa? Rezeki yang banyak Safa. Rezeki. Okey, untuk sama-sama kita belajar pada ayat 46, 47 dan juga 48. Jom sama-sama kita baca terlebih dahulu. Auzubillahi minasyaitanir. Wa qaum nuhin min qabl innahum kanu qauman fasiqin was-samaa'a banaynaha bi'aydin wa inna lamusi'un wal-arda farashnaha fani'mal mahidun. Sadaqallahu.
Surah Al-Azim, ini adalah kisah tentang kaum Nabi Nuh alaihi salam. Kalau sebelum ini kita baca tentang kaum Samud Ustaz ya, yang diutus Nabi Nuh kepada mereka. Mereka ini bersenang-senang dan bersikap angkuh. Fa'atau ini bukan sekadar angkuh biasa, tetapi mereka angkuh dan sanggup untuk melakukan rasuah ataupun kerosakan di muka bumi ya. Dia membuat apa saja, bahagian ekonomi, bahagian sosial, apa yang boleh dirosakkan, yang penting dia dapat untung untuk mereka senang untuk mereka berfoya-foya. Maka kaum Nabi Nuh macam mana pula? Ini juga contoh sebelum ini. Innahum kanu qauman fasiqin. Mereka itu adalah golongan yang fasik, yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu yang menyebabkan mereka ditarik nikmat rezeki yang dikurniakan. Mereka hidup okey Ustaz ya. Mereka hidup aman sebagainya. Nabi Nuh datang, kalau kita tengok dalam surah Nuh, Nabi Nuh kata istighfarlah. Ya, minta ampun pada Allah. Itu yang kita belajar semalam berkaitan dengan pentingnya kita istighfar, terutama pada waktu pagi. Ya, pada waktu pagi kita minta istighfar benda yang kita telah lakukan pada waktu malam, dan juga istighfar harapnya pada waktu siang juga kita diampunkan dosa kita. Kalau tidak, siang tak sempat minta istighfar, malam pun terus saja tidur, besoknya bangun terus kerja, cycle itu menyebabkan apa? Kita tidak sempat untuk memohon istighfar banyak-banyak kepada Allah daripada lubuk hati kita. Bila Nabi Nuh menyeru kepada istighfar, mereka kata tak nak ya. Mereka menyelubungkan. Kalau dalam surah Nuh kita akan baca nanti disebut tentang perkara ini. Maka mereka itulah yang akhirnya digelar fasik ya. Bila istighfar kita diberi macam-macam, Allah akan berikan daripada langit macam-macam rezeki Ustaz ya. Kalau dalam surah Nuh itu daripada langit ini midrara ya, rezeki ataupun hujan mencurah-curah. Tetapi orang yang fasik, dia menyebabkan satu kawasan itu terhalang rezeki yang ada. Jadi Allah membawakan kepada tadi berkaitan dengan sejarah, maka Allah bawakan sekarang ini kepada alam. Was-samaa banainaha. Ya, was-sama ini demi dan langit yang kami bina. Sebenarnya dan langit yang kami bina tak cukup Ustaz ya. Tapi Allah tambah ha dekat situ. Dan langit kami binanya. Sepatutnya ada kami binanya dalam terjemahan, tapi tak ada dalam terjemahan. Mengapa Allah letakkan ha tersebut? Ha itu merujuk balik kepada langit, nak beri penekanan. Tolong perhatikan betul-betul langit tersebut. Ya, Allah bina biaidin ya, dengan kuasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ianya wa inna lamusiun, dianya sedang berkembang, expanding bahasa Inggeris Ustaz ya. Pasal orang kata bahawa bumi ini ataupun langit ini ini jelah yang ada, tapi sebenarnya dia teori tentang expansion dalam teori fizik, dalam astronomi bercakap tentang perkara ini. Sebenarnya ia adalah suatu perkara yang bukan 100, 200, 500 tahun yang lepas, ia telah disampaikan 1400 tahun yang lepas. Jadi apa kesan bila bercakap tentang lamusiun? Kalau kita dapat syurga Ustaz ni, ada orang kata syurga ni cukup ke nak bagi kepada seluruh umat manusia? Langit akan berkembang kan. Bila langit berkembang, ini maksudnya syurga itu boleh jadi amat luas dan ianya cukup untuk semua. Dan kita bukan sekadar dapat rumah 2 tingkat yang ada rumah teres, bukan begitu Ustaz ya. Kalau dalam surah Ali Imran itu dinyatakan mendapat syurga seluas langit dan bumi. Bagi seorang dia dapat seluas langit dan bumi, cuba bayangkan orang lain dapat apa? Kerana Allah boleh luaskan lagi apa yang ada. Wal arda farashnaha, kami hamparkan bumi dan diberikan satu nikmat, iaitu mahidun. Mahidun ni macam buaian Ustaz ya. Kita tenang, tak adalah kita gelabah dia ketika berada di atas bumi ini. Kalau ikutkan bumi ni kan berputar Ustaz kan. Kalau berputar, kalau katakan saya duduk kat sini, kalau bumi ni berputar, sepatutnya meja ni tuan-tuan akan tengok kan, kita bergerak-gerak begitu. Tapi nampak stabil. Itu adalah betapa Allah telah mahidun, telah memberikan buaian ya, macam buaian kepada kita relax di atas muka bumi ini. Dan langit dan bumi ini dua pasangan ataupun satu pasang, langit dan bumi. Maka Allah nyatakan pada ayat 49, wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tazakkarun. Setiap benda kami jadikan berpasangan agar kita mengambil peringatan. Satu, langit dan bumi. Apa lagi Ustaz? Siang dan malam, lelaki dan perempuan. Apa lagi? Dunia ini dan dunia akan datang. Itu cara berfikir zaujain, bukan sekadar laki perempuan, malam siang, tetapi ada dunia ini Allah boleh jadikan ada dunia sana. Jadi bila kita ambil tazkirah peringatan, kita akan saya kena buat apa ya?
saya kena buat apa pasal saya ni duduk dekat sini, saya kalau boleh nak dapat juga rezeki sampai ke sana. Allah cakap pada ayat 50 dan ayat 51 sebagai peringatan. Kita ulang bersama Ustaz Tirmizi. Baik, kita teruskan pengulangan kita, pasak kita pada ayat 50 dan 51. Moga-moga kita terus bersemangat, terus beri kekuatan, mintalah pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Taala yang berikan kekuatan pada kita untuk kita terus mentaati perintah Allah dan Rasul sehingga kita mendapat kebaikan daripada Allah, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا Surah Al-Azim, fafirru ilallah, dan bersegeralah seperti angin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fafirru ini kalau kita baca Ustaz ni dia macam angin yang bertiup tu, dan kita pun mudah mudah untuk kalau dipanggil hayya 'alas salah, kita pun fafirru, bersegera seperti angin, seperti angin bila bertiup itu ia membawa nikmat. Bila kita bersegera kepada Allah, kita sebenarnya menuju kepada nikmat daripada Allah atas segala kebaikan yang Allah suruh kita laksanakan. Dan Nabi, inni lakum minhu nadhirum mubin, sesungguhnya aku ini adalah nadhir, pemberi peringatan yang jelas. Mengapa peringatan yang jelas? Kerana ada orang yang dia apa Ustaz istilahnya, sambil lewa kan. Kalau pergi jom solat, alamak kan, jom baca Quran, kalau makan kan begitu. Dia kalau makan dia cepat, tapi kalau pergi menuju kepada pencipta yang memberi makan, dia tak berapa nak bersegera. Jadi atas dasar itu kata Al-Biqai, dia kata apa maksud fafirru ini? Bersegera kepada apa? Daripada kebodohan menuju pengetahuan, daripada malas bekerja kepada kuat bekerja, daripada kesempitan hidup menuju kelapangan dan segenap kepercayaan diri dan pengharapan. Itu fafirru. Kerana bila menuju pada Allah ini, kita bukannya menuju kepada berlari menuju kepada manusia, menuju pada makhluk. Menuju pada makhluk ini banyak masalah Ustaz. Kalau kita jumpa orang, kita banyak berkerumun, akhirnya banyak masalah yang berlaku. Tapi kalau ramai-ramai kita ini menuju pada Allah, kata As-Sa'idi, iaitu ia menyebabkan kita kepada menuju pada perkara yang menyenangkan, aman, membahagiakan dan menceriakan. Itulah fafirru ilallah. Dalam hidup kita ni bila ada saja seruan menuju pada Allah, kita segera macam angin, seperti Nabi berderma pada bulan Ramadan seperti angin. Itulah semangat yang kita nak ambil, dan jangan ada Tuhan selain daripada Allah. Bila ada Tuhan selain daripada Allah, itu yang menyebabkan kita rasa macam alamak, nak sembahyang ini ada sinetron tak habis lagi, kan, ada nak baca Quran, saya belum lagi habis shopping, kan. Perkara-perkara itu adalah ilahan akhar yang perlu kita jaga-jaga, agar kita dapat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala suatu hari nanti, insya-Allah. Kita lihat kepada resolusi pada hari ini. Yang pertama ialah terus melaksanakan tugas yang diberi dengan amanah dan telus, sebagaimana dinyatakan pada ayat 32 hingga ayat yang ke-34. Dan seterusnya kita berfikir dan berasa gentar dengan azab Allah apabila membaca kisah umat-umat terdahulu. Yang ketiga, kita pasak keimanan dengan ayat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan buktinya kita fafirru illallah, segera menuju pada Allah. Angin segera membawa rezeki, kita segera membawa rezeki yang melimpah dalam hidup kita. Bersama Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kekuatan kepada kami untuk sentiasa kami mentaati setiap perintah-Mu ya Allah, dan berilah kekuatan kepada kami
untuk sentiasa kami menjauhi akan larangan dan maksiat ya Allah. Ya Allah Tuhan dan Tuhan kami ya Allah, kami sungguh takut kepada azab-Mu ya Allah. Kami tak mampu menahan kepanasan api neraka jahanam ya Allah. Justru itu ya Allah, bila kekuatan kepada kami ya Allah, bila kekuatan kepada kami ya Allah untuk sentiasa kami mentaati perintah-Mu dan menjauhi akan larangan-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami ya Allah daripada kemurkaan-Mu ya Allah. Selamatkanlah kami daripada api neraka-Mu ya Allah. Selamatkanlah kami daripada kemurkaan-Mu ya Allah. Amin amin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita menjadi orang yang sentiasa fafirru ilallah, bersegera menuju Allah. Dan salah satunya apabila kita ingin beramal sesegera mungkin, salah satu platformnya tabung gerakan Al-Quran. Sama-sama kita ingin memastikan bahawa Al-Quran ini, kalam Allah ini dapat disebarkan seperti angin yang membawa rahmat kepada seluruh alam, dan kita mengharapkan juga ia memberi jariah kepada kita semua. Kita bertemu lagi pada halaman seterusnya My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.